Tuan Yang di-Pertua, ada spesies-spesies pula ni. Saya nak ucap terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang berbahas dalam usul ini. Saya nak terima kasih kepada Yang Berhormat Pulai dan saya tadi ada sebut YB Segambut tapi itu bukan untuk merendahkan beliau. Teruskan. Tak. Kita bagi peluang pada jasa beri penerangan. Boleh kelentong. Ya. Silakan Yang Berhormat Menteri. Ya, saya ada konteks apa yang saya sebutkan tadi. Tetapi saya terima pandangan Pulai yang bercakap dengan lemah lembut, tenang, bukan macam Shah Alam, kan? Dan saya nak minta maaf kepada YB Segambut. Mungkin cara saya, konteks saya cakap tadi itu tak begitu tepat. Jadi saya minta maaf kepada YB Segambut. Ya. Jadi saya sangat sanjung sahabat saya Pulai. Pucung walaupun dia keras tapi dia masih bertertib lagi. Itu pun saya terima kasih juga. Dia menegur dengan keras tapi itu memang style dia. Baik, bagaimana sebenarnya Pulai menyebutkan soal yang sangat besar, tak sempat kita nak bincang di sini. Soal bagaimana memacu minda rakyat, tidak boleh soal perkauman. Saya fikir ini perkara-perkara Tuan Pengerusi yang harus kita di dalam Dewan ini menganggap ingatan Pulai dengan serius. Dan berkaitan dengan yang mereka yang daripada jasa yang saya sebutkan tadi itu, dia begini Tuan Pengerusi. Apabila kita berada di luar kerajaan, ada waktunya kita melihat dengan berbeza. Saya sebutkan itu tadi, 776 orang itu kerana bila saya dalam pentadbiran sekarang, saya yang kena menjawab soalan itu. Baru saya tahu rupanya dia jadi begitu. Jadi ini ada masanya kita kena faham. Memang ketika kita jadi pembangkang, kita melihatnya dengan pandangan yang berbeza. Tapi bila kita dah masuk dalam kerajaan, baru kita tahu ada 776 dan ini bukan 776 mulut. Dia ada keluarga dia. Kalau kita kali saja dengan 3, dengan 5, itu yang saya maksudkan. Menteri. Berkaitan dengan Yang Berhormat Menteri. Jelebu dan beberapa orang ahli wakil rakyat, ahli-ahli yang berhormat Yang menyebut Berhormat tentang Menteri. Infrastruktur tadi. Penjelasan. Saya nak sebutkan bahawa Penjelasan Menteri. Saya tak bagi Shah Alam. Baik. Saya faham. Pasal tak ada jasa nak bantu. Inilah jenis Shah Alam. Macam siapa nak bagi orang macam ni? Ramai yang bagi. Menteri ni je soal tak berani nak bagi. Maksudnya saya telah jelaskan creating the dengan jobs panjang lebar for them. dalam berapa Tak kali. ada keperluan. Yang Berhormat Shah Alam. Shah Alam duduk. Shah Alam, okey. Silakan Menteri. Ya. Saya telah jelaskan dalam Dewan ini beberapa kali tentang jendela sebagai roadmap dengan izin untuk kita meningkatkan capaian internet. Saya sedar ada kelemahan-kelemahan di sana sini. Ada 2 kelemahan utama yang kita bincang juga dalam kabinet. Soal blind spot yang berlaku bukan sahaja di luar bandar yang ditimbulkan oleh Bintulu dan Kinabatangan. Dalam bandar pun kita ada blind spot dan memang dengan izin the last mile itu memang sangat sukar dan sebab itu kita sebenarnya ada perancangan untuk kita meningkatkan lagi, mempercepatkan. Walaupun sudah ada jendela tetapi kita sedang memikirkan bagaimana untuk mempercepatkan lagi pencapaian sebagaimana yang telah disebutkan di dalam jendela. Jelebu tadi menyebutkan tentang peranti untuk pelajar yang ini di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Tapi saya faham maksud jelebu itu kalau di bawah kementerian saya, ia juga boleh dilihat. Tetapi perkara ini sudah kita bincangkan. Saya tak dapat menjelaskannya dengan lanjut di sini. Tapi mungkin saya boleh jawab secara bertulis. Yang Berhormat Puchong, juga saya sebutkan tadi, sebahagian daripada soalan Yang Berhormat Puchong itu
soal infrastruktur itu ialah berkaitan dengan jendela. Piecemeal yang saya sebut semasa kita di peringkat dasar dan ingin saya laporkan, sehingga November 2020, terdapat 653 orang yang terlibat di bawah apa yang dipanggil piecemeal di RTM. Antara perkhidmatan khusus yang dilaksanakan mereka ialah sebagai penerbit rancangan, pengacara, stringer, penyunting visual, penyampai berita, penterjemah, jurihebah, penulis skrip, wartawan, peleka grafik dan lain-lain. Dan kita sudah berbincang dengan RTM, dengan JPA, dengan Kementerian Keuangan dan juga Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Mesyuarat terakhir ialah pada 4 Disember yang lepas. Secara prinsipnya kita bersetuju dengan cadangan penambahbaikan piecemeal yang melibatkan dua kategori seperti berikut. Yang pertama ialah pelantikan 397 orang secara contract of service. Pegawai ini akan berstatus penjawat awam serta tertakluk kepada semua peraturan sebagai penjawat awam. 34 orang stringer dan 222 orang piecemeal yang sedia ada masih kekal sebagai piecemeal kerana pelbagai faktor. Sebagai contohnya ada yang memang mereka prefer kerana mereka ada kerja lain dan sebagainya. Tapi ini pada peringkat awal. Saya akan laporkan kepada Dewan Tuan Pengerusi apabila kita ada perkembangan lanjut tentang penjelasan hal ini. Menteri, Saya kena isu piecemeal ni, if I may. Sure. Saya ucapkan terima kasih kerana kita lihat ada pergerakan berkenaan dengan isu piecemeal ini. Boleh saya tanya Menteri, berkenaan dengan pakej yang diberikan ini, adakah ia juga sama dengan those that are actually retained, maknanya dengan overtime dan sebagainya, mereka juga akan diberikan those benefits dengan izin? Terima kasih. Ya, terima kasih Tuan Pengerusi. Yang ini masih dibincangkan dan saya akan laporkan ini. Terima kasih Puchong. Saya kena laju sikit Tuan Pengerusi sebab tinggal 8 minit. Jerai tentang seni khat yang ini saya ambil maklum dan kita akan tingkatkan. Terima kasih kerana Jerai menyebut tentang nasyid. InsyaAllah 27 hari bulan Disember ini kita akan ada Anugerah Nasyid Malaysia. Ini kerjasama antara Munsyid, Majlis Usahawan Nasyid Malaysia dengan disokong oleh Kementerian saya dan Bahagian Agama Jabatan Perdana Menteri, disiarkan oleh RTM. Dan insyaAllah tahun depan kita akan adakan Anugerah Nasyid Antarabangsa bertepatan dengan dunia menganggap Malaysia sebagai dengan izin the home of contemporary nasyid dan ini kita akan pergiatkan dari semasa ke semasa. Di bawah Finas dan di bawah My Creative Venture dan juga di bawah Cendana, kita membantu penggiat-penggiat seni ini dalam pelbagai cara sebagaimana yang pernah saya laporkan di sini, tetapi saya sedia untuk jawab bertulis dengan lebih detail kepada Jerai. Hulu Selangor, Jempol dan juga beberapa orang lain soal jendela, soal kelajuan internet yang perlahan, saya ambil maklum itu dan saya terima peringatan daripada Jempol. Sebenarnya SKMM selalu turun padang tetapi beliau mencadangkan supaya Menteri Timbalan Menteri juga turun padang. InsyaAllah kita akan melihat dengan lebih jelas lagi dan juga kita sedang merancang untuk membantu pelajar-pelajar yang akan menghadapi peperiksaan SPM dan STPM pada tahun depan. Yang SPM, STPM tahun ini yang dibawa kepada awal tahun depan. Kita akan ambil maklum tentang artis-artis pentarama yang ditimbulkan oleh Kimanis. Keluang, saya anggap Keluang sangat prihatin tentang perkembangan dan kemajuan bakat-bakat anak muda. Dan saya juga nak tambah di samping yang disebut oleh Keluang tadi, dua orang lagi anak muda yakni Wan Hazmi dan Daim yang merupakan video gamers yang terkenal. Mereka pada bulan Ogos lalu melancarkan game yang bernama No Straight Road dan kemarin No Straight Road ini dicalonkan oleh PlayStation kalau saya tak silap untuk dua award, Best Indie Game dan Best Soundtrack. Dan ini antara perkara-perkara yang Finas dan My Creative Venture dan Cendana sedang cuba pacu untuk memacu anak-anak muda kita ini dapat mereka meluaskan lagi talent. Sebenarnya di Johor ada seorang lagi anak muda wanita, saya tak ingat nama, saya takut nak sebut.
22 tahun saja tapi dia menang another international award. Dia pelukis komik yang sangat terkenal. Ini adalah sebenarnya Tuan Pengerusi, kita ada banyak talent, kita harus facilitate mereka. Tentang dana untuk industri kreatif ini, ada beberapa perkara saya nak jelaskan dengan ringkas saja. Pertama ialah kita melihat industri kreatif dengan cara yang lebih besar sekarang. Dengan the big picture, dengan izin. Sebab itu kita dah tubuhkan Majlis Industri Kreatif yang dipengerusikan bersama oleh saya dan Menteri Motek untuk melihat bagaimana kita benar-benar menjana dan memacu bakat-bakat yang ada. Dan untuk contoh filem di bawah Finas, kita letakkan beberapa kategori perbelanjaan itu. Satu ialah untuk mereka yang baru berjinak dan baru buat filem. Yang kedua untuk memajukan mereka yang sudah bermula. Yang ketiga ialah kategori yang kita panggil kategori kenegaraan. Ini adalah filem-filem yang penting untuk negara, filem yang bersifat nasionalis dan sebagainya yang harus dibangunkan, yang dalam kadar biasa mungkin seorang producer tak nak buat sebab dia kata kalau bawa kat panggung tak laku. Tetapi ini adalah filem-filem yang penting yang harus kita lakukan. Dan yang lagi satu ialah Road to Oscar. Ini tak mungkinlah dicapai dalam masa setahun dua, tetapi kita harus mengorak langkah untuk mencapai kejayaan di peringkat tersebut. Tuan Pengerusi, Bacok bertanya tentang pendigitalan dan juga disambung oleh Ledang tadi bertanya dengan MDEC. Memadai atau tidak ini relatiflah Ledang, tetapi kita cuba berbelanja sebaik-baiknya untuk kita meningkatkan pencapaian rakyat kita dari segi e-dagang, dari segi kebolehan mereka untuk mengoptimumkan kehadiran mereka sebagai anggota komuniti digital. Berkaitan dengan Oxis yang ditanya oleh Bacok, ini adalah berkaitan dengan janji kerajaan Malaysia untuk membina dan sudah pun dibina, dan sekarang ini ialah untuk penyelenggaraan sebuah auditorium di Oxis. Ini melibatkan pembaik pulihan, menambah di mana yang belum cukup dan sebagainya, menggunakan kayu-kayu tempatan daripada Malaysia dan ukiran-ukiran tempatan. Saya kebetulan pernah melawatnya dulu semasa kapasiti yang sebelum ini, dan memang pusat ini digunakan pusat saya tak boleh sebut digunakan. Pusat ini memang cantik dan memang dia memberikan makna dari segi identiti Malaysia di sebuah universiti yang terkenal seperti Oxford. Bab keselamatan cyber yang ini termasuk di dalam rangka kerja Majlis Digital Negara dan Force IR, di mana memang kerjasama antara NAKSA, CSM dan sebagainya dan harus dipertingkatkan. Dan Tuan Pengerusi, saya berterima kasih kerana Bacok sebut soal keselamatan cyber, sebab ini sebenarnya isu yang bukan main-main. Dia bukan saja soal fake news, tetapi ini soal keselamatan sistem-sistem yang digunakan oleh kerajaan, termasuklah sistem-sistem yang digunakan oleh ahli-ahli parlimen. Walaupun bunyinya mudah email, bunyinya mudah Facebook dan sebagainya, tapi kita juga harus memastikan ia selamat daripada hacking dan sebagainya. Ledang bertanya tentang pusat internet desa, yang itu merujuk kepada yang di bawah KKMM. Yang 873 saya sebut di awal tadi ialah di bawah MCMC atau SKMM. Kita ada 191 lagi di bawah KPLB dan kita sedang cuba menyeragamkan. Jadi sebab itu saya selalu sebut angkanya ialah 1101. Mana campur yang bawah MCMC, bawah di bawah KKMM dan di bawah KPLB. Dua agensi kita arah untuk melihat ke semua ini. MCMC atau SKMM untuk melihat dari segi aset dan keperluan-keperluan yang perlu di-upgrade dengan izin dan sebagainya, dan MDEC ialah dari segi konten dan sebagainya. Media City saya dah jawab semasa dasar, tapi kalau diperlukan saya boleh jawab secara bertulis. Tentang bernama, ini ada dua. Satu ialah penambahbaikan di peringkat ibu pejabat dan satu lagi ialah di peringkat biro-biro. Ya. Kinabatangan dan Bintulu juga mengulang soal jendela, tapi khusus untuk Sabah dan Sarawak memang masalahnya lebih luar biasa.
Sebab itu kita harus melihat untuk the last mile dengan izin ialah penggunaan satelit dan sebagainya. Kita telah berbincang dengan Kerajaan Sarawak dan kita juga telah mula berbincang dengan Kerajaan Sabah. Saya rasa untuk kedua-dua ini, Sabah dan Sarawak ini memang perlukan dengan izin treatment yang agak berbeza kerana isu yang ditimbulkan oleh Kinabatangan dan Bintulu tu memang bukan sekadar yang berlaku di Pitas dan di Kampung Gusi. Saya bimbang dia lebih besar daripada itu dan saya tahu dia lebih besar daripada itu dan kita harus menanganinya dengan secepat mungkin dan dengan sebaik-baiknya. Shah Alam tadi dia banyak dia sebut tu, tak apalah, saya tak payah jawab lah sebab Alah, masa pun dah habis. jawapan saya. Jadi InsyaAllah saya sekali petang lagi alam, ucapkan petang terima kasih. alam. Tak mengharapkan jawapan. Tuan Pengurusi, Shah Alam ni kan, dia kalau dia baik macam ni. Aman dunia. Bila dia ganas itu yang tak larat tu. Tengok dia nak Yang perform. Tuan sentiasa tak baik. Ya, petang alam, petang alam. Shah Alam. Tak apalah Shah Alam, kita minum kopi lepas ni. Tuan dan Dipertua, saya ucapkan terima kasih kepada semua. Assalamualaikum.